سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar semua? Ramadan ni kurang orang pula dah. Tak apa. Kalau nak pergi buka puasa kat rumah. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, Allah subhanahu wa ta'ala ketika bertanya dengan orang-orang yang berada dalam kubur, hai hamba-hambaku, naam ya Allah, aku nak beri kamu satu pilihan. Baik ya Allah, teruskan. Kalau sekira mana aku hidupkan kamu untuk berada di dunia, aku berikan kamu satu amalan, apa yang kamu nak lakukan? Maka kata para orang-orang yang berada dalam kubur, ya Allah, aku ingin bersedekah ya Allah. Aku ingin bersedekah. Ajib. Kenapa bersedekah ini menjadi amalan yang sangat disukai oleh orang-orang yang berada dalam kubur? Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala datangkan perumpamaan orang yang bersedekah, orang yang menginfak. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya, orang yang menginfakkan masanya, orang yang menginfakkan kudrah yang ada padanya, yang diberikan oleh Allah Ta'ala padanya, orang yang menginfakkan akal pemikirannya untuk meninggikan syariat Allah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Allah, seperti dia itu menanam satu benih pokok, dan pokok itu akan mengeluarkan 7 tangkai, dan setiap tangkai ada padanya 100 benih. Jadi satu ringgit, satu masa, satu kudrah yang kita bazalkan, kita berikan untuk agama Allah, maka satu itu digandakan dengan 700 kali ganda, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajib. Sebab itulah orang-orang yang berada dalam kubur menginginkan pahala yang sangat luar biasa ini. Bayangkanlah tuan-tuan, kalau satu orang bersedekah 10 ringgit, maka bayangkanlah 10 ringgit itu akan menjadi 7,000. Bagaimana kalau 700? Bagaimana kalau 7,000? Bagaimana kalau 70,000, 100,000 dan bermacam-macam lagi? Inilah ganjaran yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang menginfak. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menceritakan infak, Allah Ta'ala datangkan 3 syarat utama untuk seseorang itu menginfak. Sekira mana tawaffarul umur, tawaffarul syurut semuanya memenuhi, maka barulah infak yang kita infak tadi diterima oleh Allah. Yang pertama apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a wajhillah, amwalahum ibtigha'a mardatillah. Yang pertama, Allah Ta'ala kata orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan semata-mata kerana Allah. Ikhlas. Ikhlas ini untuk pengetahuan
para pendengar yang dirahmati oleh Allah, ikhlas ini adalah amalan yang paling ditakuti oleh iblis. Ketika mana iblis berdialog dengan Allah, ketika mana Allah Ta'ala menghalau iblis keluar daripada syurga, maka kata iblis, ya Allah, panjangkan umurku. Baik, aku panjangkan umurmu. Ya Allah, aku nak goda la'ughwiyannahum ajma'in. Akan aku goda semuanya sampai ke hari kiamat. Anak-anak cucu Adam. Kata Allah, silakan. Illa ibadikas salihin. Illa ibadikal mukhlasin. Kecuali orang-orang yang ikhlas. Hamba-hambaku yang ikhlas kau tak boleh goda. Betul ke ya Allah? Aku nak test. Okey. Engkau test dengan Nabi Ayub. Maka digodalah Nabi Ayub dengan berbagai-bagai godaan, sehingga hampir-hampir sudah tidak ada harapan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan. Maka ketika itu kata iblis, aku surrender. Aku tak boleh nak kacau orang-orang yang ikhlas. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menginfakkan hartanya, masanya, jiwanya, buah pemikirannya untuk jalan Allah, maka kata Allah, itu orang-orang yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Baik ya Allah, ada tak tanda orang ikhlas ni macam mana ya Allah? Tanda dia tu tak adalah, tapi perumpamaan dia ada. Okey, bagi perumpamaan ya Allah. Baik. Allah Ta'ala kata, kamasali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'afain fa'in lam yusibha wabilun fatal. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang yang ikhlas di dalam memberikan, menginfakkan hartanya, kata Allah, orang yang mempunyai satu kebun, 3 ekar kebunnya, di atas banjaran yang tinggi. Ketika itu turunnya hujan, fa'atathu wabilun, maka turun padanya hujan. Apabila turun padanya hujan, maka pokok-pokok tersebut, tanaman-tanaman yang kita tanam dalam 3 ekar tadi, akan mengeluarkan hasil yang sangat luar biasa, bahkan akan mendabelkan hasilnya. Itu sekira mana sekira mana turun hujan. Okey, kata Allah Ta'ala, sekira mana tak turun hujan. Fatarakahu, kata Allah Subhanahu wa taala, fa illam yusibha wabilun fatal, maka memadai dengan air embun yang ada di banjaran bukit-bukit, memadai untuk memberikan pokok tersebut hidup sampai yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajib ya Allah. Jadi orang yang ikhlas di dalam memberikan infak di jalan Allah adalah orang yang pahalanya itu berkekalan, berterusan sampai ke hari kiamat. Bayangkan sekarang kita infak akan berterusan sampai ke hari kiamat. Berterusan. Tanpa dikurangkan walaupun sedikit. Walaupun tak ada hujan ya Allah, walaupun tak ada hujan, tapi dia ada air embun untuk menaikkan benih-benihnya tadi semuanya. Macam itulah kata Allah Ta'ala perumpamaan orang yang ikhlas. Baik, itu syarat yang pertama seseorang mesti ada sebelum melakukan ataupun menginfakkan hartanya, menginfakkan kudrahnya, masanya, buah pemikirannya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat kedua ya Allah? Syarat yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan pahala-pahala daripada apa yang kamu sedekahkan. Dah berapa tahun kamu sedekah? 10 tahun ya Allah.
jangan kamu batalkan 10 tahun punya sedekah tu, kata Allah Ta'ala. Ya Allah, boleh ke batal ya Allah? Boleh. Macam mana ya Allah? Sekira mana kamu ada 2 sifat ini. Apa dia ya Allah? Yang pertama kata Allah, jangan kamu ada sesuatu yang mengungkit apa yang kamu berikan. Dalam hati kamu jangan ada sesuatu yang kamu ungkitkan. Tahu tak? 10 tahun aku berikan kau makan setiap hari. Ini balasan kau padaku. 10 tahun punya amalan habis. Kosong. Ada lagi tak ya Allah? Ada. Apabila kamu menyakiti hati orang yang kamu infakkan. Kamu menyakiti hati orang yang kamu infakkan, maka pahala apa yang kamu infakkan itu terbatal, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tak contoh ya Allah, perumpamaan? Allah Ta'ala kata ada. Aku datangkan perumpamaan. Perumpamaan ni kata Allah Ta'ala, masalul ladzina yunfikuna amwalahum Allahu Akbar. Okey. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun faasabahu wabilun fatarakahu solda. Kata Allah Ta'ala, perumpamaan orang yang infak tetapi dia ngungkit. Perumpamaan orang yang infak tetapi dia mengata, dia mendatangkan kemarahan, dia mendatangkan kebencian kepada orang yang dia sedekahkan tadi. Seperti apa ya Allah? Seperti batu-batu yang licin, batu-batu bulat yang ada di tepi-tepi sungai. Yang licin, yang elok. Kemudian batu itu dipenuhi oleh debu-debu, pasir-pasir sungai, tanah-tanah dan sebagainya. Ini di tepi sungai. Kemudian datang padanya hujan. Maka hujan tadi telah menyebabkan seluruh batu-batu yang ada di tepi sungai semuanya bersih. Hujan lebat. Wabil ni kalimah dalam bahasa Arab. Dia ada matar. Dia ada wabil. Dia ada hattal. Kalau wabil ni kuat. Kalau hattal lagi kuat. Hujan dia. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabilun. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan. Maka menghabiskan semua debu-debu yang ada di batu-batu tadi. Maka kata Allah, fatarakahu solda. Aku jadikan batu-batu itu semuanya bulat elok licin. Habis mana pergi debu-debunya, mana pergi pasir-pasirnya, mana pergi semuanya. Kata Allah, itulah perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya, kemudian dia ungkit. Orang yang menginfakkan hartanya, kemudian dia menyakiti hati orang yang dia infak, seperti batu yang ada di tepi sungai. Kemudian batu itu dibersihkan oleh hujan yang turun, maka tidak meninggalkan sisa apapun daripada pahala yang kita infakkan 10 tahun. 10 tahun punya pahala bersih, kata Allah, ka'annahu solda, seperti batu yang licin. Habis pahala kamu semuanya. Sebab apa? Sebab kamu ungkit apa yang kamu berikan kepada seseorang. Begitu juga dengan masalah bukan saja infak. Masalah contoh. Ini berlaku tuan-tuan. Masalah sekira mana kita ni memerlukan kawan kita untuk bawa ke masjid, ke surau contoh. Rumah dia sebelah-sebelah. Dan dia yang tukang bawa kita naik motor dengan ni, bawa kita datang ke masjid. Tiba suatu ketika bergaduh pula. Bila bergaduh tu, kau tahu tak? Dah 5 tahun kita berjiran, kau tahu tak? Tiap-tiap hari aku bawa kau datang maksum. Tuan-tuan tengok, itu infak dia. Masa dia telah
habiskan masa dia untuk bawa kita ke masjid, kata Allah Ta'ala, fatarakahu salda, aku jadikan semua amalannya, semua apa yang dilakukan untuk membawa orang itu ke masjid selama 5 tahun, semuanya kosong, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatarakahu salda. Ingat, itu 3 asas utama dalam kita nak menginfakkan harta kita, menginfakkan kudrah kita, masa kita, buah pemikiran kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 syarat utama paling penting. Ikhlas, jangan ungkit, jangan mengata orang yang kita infakkan. Baik. Kemudian datang perkara mustahabbat. Perkara yang seeloknya kita lakukan ketika mana kita nak menginfak. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam suratul Baqarah juga. Kata Allah Ta'ala, وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ. Wahai manusia, jangan kamu menginginkan memberi kepada seseorang, menginfak kepada seseorang itu sesuatu yang tidak elok pada diri kamu. Maksudnya apa? Adalah makanan hari ini. Malam kang tengok, ni dah macam tak berapa elok ni, kita bagilah dengan bangla-bangla tu. Ni. Jadi Allah Ta'ala kata, wala tayammamul khabis, jangan kamu menginginkan keburukan kepada apa yang kamu nak infakkan. Sebab apa? Wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum biakhidhi. Yang sedangkan kamu sendiri pun, kalau orang bagi dengan kamu pun tak nak ambil. Wala ta'khudhu, kamu sendiri pun tak nak ambil. Kalau sekira mana kamu nak ambil lah, contohlah dipaksa juga ambil, kata Allah, illa an tughmidu fi, sehingga kamu tertutup mata kamu lah ambil macam tu. Itu dahsyatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan perumpamaan orang yang menginfakkan sesuatu yang tidak elok. Dan kiaskan dalam semua permasalahan kita. Apa yang kita nak infak? Infaklah sesuatu yang baik. Jangan infak sesuatu yang tidak elok. Baik. Datang pula persoalan, Ustaz, ada ke masa-masa untuk kita nak infak ni? Allah Ta'ala datangkan dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala kata, Alladzina yunfikuna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan harta-hartanya, bil-laili, waktu malam. Waktu malam boleh sedekah, Ustaz? Boleh. Allah Ta'ala kata bil-laili, waktu malam. Malam daripada maghrib sampai ke subuh malam. Silakan. Bil-laili wan-nahari, dan sedekah pada waktu pagi. Daripada subuh sampai ke maghrib, silakan. Bil-laili wan-nahar. Sirran, kata Allah Ta'ala, secara rahsia. Secara rahsia, orang lain tak tahu. Tapi rahsia ni sebenarnya ada satu kebaikan yang lain. Apa dia? Kata Nabi SAW, Allah, sadaqatus sir tutfi'u ghadabur Rabb. Sedekah yang kamu lakukan dalam keadaan orang tak tahu, rahsia. Kamu dengan Allah sahaja yang tahu. Kata Allah, itu mampu memadamkan kemarahan Allah. Kalau bersedekah dalam keadaan rahsia. Kemudian kata Allah Ta'ala, bukan sahaja rahsia, wa'alaniyatan, dalam keadaan kamu tunjuk kepada orang pun silakan. Baik. Bukankah dulu kecoh sekejap, ustaz pergi sedekah sana, pergi tunjuk, ambil gambar, tunjuk sana, ambil gambar, tunjuk sana, ambil gambar. Boleh ke? Allah Ta'ala kata boleh. Allah Ta'ala kata wa'alaniyatan, secara terang-terangan kamu nak sedekah, silakan.
Berarti terang-terangan apa? Ada Facebooknya, ada sosial medianya, itu terang-terangan lah tu. Semua orang nampak. Tapi macam mana? Boleh ke riak ke takabur ke macam mana? Okey. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, in tubdu sadaqati fa ni'mahi. Sekira mana kamu menunjukkan apa yang kamu berikan itu kepada orang, itu nikmat Allah kepada kamu. Wa in tukhfuha, sekira mana kamu rahsiakan, kamu tak beritahu orang. Wa tu'tuhal fuqara, dan kamu berikan apa yang kamu rahsiakan itu kamu berikan kepada orang fakir, orang yang memerlukan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala bahawa sesungguhnya orang-orang itu wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, akan aku hapuskan semua dosa-dosanya. La ilaha illallah. Jadi orang yang bersedekah dalam keadaan rahsia itu lebih baik. Lebih baik daripada orang yang bersedekah dalam keadaan terbuka. Tapi apakah kita boleh marah dia? Tak boleh. Itu hak dia. Dia nak riak, itu antara dia dengan Allah. Dia nak ujub, antara dia dengan Allah. Dia nak tunjuk dengan orang, antara dia dengan Allah. Tapi apa yang dia lakukan, sedekah secara terang-terangan, boleh ataupun tak boleh? Boleh. Ada dalil tak? Ada. Allah Ta'ala kata sirran wa alaniyatan. Sedekah secara sir, rahsia pun boleh. Sedekah secara zahir pun boleh. Tak ada masalah. Baik. Ya Allah, sebenarnya ya Allah, nak tanyalah ya Allah, Iblis ni kenapa dia suka kacau kita ya Allah? Baik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan kefakiran. Syaitan menjanjikan fakir, menjanjikan miskin, menjanjikan papa kedana. Kenapa ya Allah? Cuba kita bayangkan. Yang pertama, syaitan akan katakan kepada orang yang ingin bersedekah, jangan sedekah. Kamu pun tak ada duit. Kamu sedekah, kamu yang miskin. Syaitan menjanjikan kemiskinan. Satu. Makna yang kedua, syaitan menjanjikan kemiskinan. Bukankah Allah Ta'ala janjikan satu yang kamu sedekah, kamu akan diganda 700? Maka syaitan tak nak kita semua kaya dekat akhirat kelak. Maka syaitan menjanjikan kemiskinan kepada kita. Biarlah kita miskin dekat dunia, dekat akhirat pun kita miskin. Jangan dekat akhirat pun kita kaya, dekat dunia kita miskin. Tak nak. Akhirat pun kita miskin, dunia pun kita miskin. Kata Iblis, kata syaitan. Syaitan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Dia akan menyuruh kamu untuk melakukan kejahatan. Tengok ni. Tengok orang yang minta sedekah ni semua. Ini semua scam ni. Astaghfirullahalazim. Ini semua tengok orang minta sedekah ni. Ini scam. Cuba tengok kaki dia tu, eloklah, bukan cacat pun. Sebab apa? Syaitan cucuk, dia kata. Syaitan dah kata, engkau jangan sedekah. Bila engkau sedekah, engkau akan jadi miskin dekat dunia. Dekat akhirat pun kau dah confirm miskin. Satu. Yang kedua, syaitan kata, jangan, engkau ni aku suruh engkau pergi buat huru-hara sikit. Jadi dia pun pergilah. Aku tak nak sedekah dengan kau sebab kau scam. Nampak tak? Syaitan dah suruh untuk kita, mengajak kita kepada kefakiran, kita ikut. Syaitan ajak kita untuk melakukan kemungkaran, kita pun ikut. Syaitan kata Allah Ta'ala,
Asyaitan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Wallah, sedangkan Allah ya'idukum maghfirah. Allah menjanjikan kepada kamu keampunan. Bukankah kita baca tadi, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, yukaffir ankum min sayyiatikum. Diampunkan segala dosa-dosa kamu. Jadi Allah Taala kata, aku janjikan kepada kamu setiap satu yang kamu infakkan keampunan dosa. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa lagi engkau janji ya Allah? Kalau opposite kepada kefakiran apa dia? Kaya. Betul? Opposite dia. Lawan dia kaya. Miskin, kaya. Syaitan menjanjikan kemiskinan. Tapi Allah kata, aku tak janjikan kekayaan. Aku tak janjikan kekayaan. Tapi aku janjikan lebih daripada itu. Aku janjikan kelebihan. Kata Allah Ta'ala, Wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla. Kelebihan. Jadi Allah Ta'ala kata, aku bagi lebih daripada kaya tu. Kaya tu biasa kaya. Ini lebih daripada kaya. Sihat, sihat tu biasa. Aku bagi lebih daripada sihat. Aku bagi akal dia berfikir, badannya berfungsi, semuanya elok. Maka itulah kelebihan yang aku berikan kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dan ingat, bukan infak itu hanya dengan maksud duit, tidak. Infak itu dengan erti yang lebih luas, lebih besar, iaitu masa kita. Kita infakkan masa kita. Kadang-kadang masjid buat program. Kita tak ada duit nak infak kepada surau maksum. Tapi kita ada kudrah untuk kita tolong buat program bersama-sama dengan surau maksum. Maka kita dapat infakkan masa kita untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi infakkan masa ada, infakkan kudrah ada, infakkan buah pemikiran ada, infakkan harta ada. Ada yang ada harta silakan. Yang tak ada harta jangan lupa. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam datang orang-orang ahli suffah di belakang masjid Nabi SAW tu ada satu tempat yang dikhususkan untuk mereka yang nak mengaji dan miskin. Dan mereka ni datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah. Sahabat-sahabat yang kaya-kaya tu, ya Rasulullah, dia sembahyang ya Rasulullah, dia puasa ya Rasulullah, dia haji ya Rasulullah, dia berzakat ya Rasulullah, dia menunaikan banyak ibadah-ibadah ya Rasulullah. Kami ni ya Rasulullah, semua kami lakukan ya Rasulullah. Tapi satu je kami tak boleh lakukan ya Rasulullah. Apa dia? Kami tak boleh infak seperti mana mereka infak ya Rasulullah. Allahu Akbar. Kami tak boleh infak seperti mana mereka infak ya Rasulullah. Kata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azanlah dahulu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
رسول الله صلى الله عليه وسلم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والطريقة العالية الرفيعة قام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد ربي اغفر لي ذنبي ربي اغفر لي ذنبي كما ربنا سر وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik. Jadi sahabat-sahabat ni tanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat-sahabat yang kaya ni ya Rasulullah, mereka melakukan puasa, kami juga puasa. Mereka sembahyang, kami juga sembahyang. Mereka sembahyang malam, kami juga sembahyang malam ya Rasulullah. Tapi bila mereka sedekah ya Rasulullah, kami tak boleh sedekah ya Rasulullah. Kami tak ada duit ya Rasulullah, kami nak sedekah. Kata Nabi SAW, wahai sahabat-sahabat, aku berikan kamu satu rahsia. Kalau rahsia ini terpecah sampai kepada pengetahuan orang lain, itu habuan mereka. Aku tak boleh nak tahan. Jadi Nabi pun ajar, Nabi pun kata, bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi sahabat-sahabat yang miskin ni pun alhamdulillah, mereka pun beramal. Lepas dah sebulan lebih, mereka datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang kau berikan kepada kami ya Rasulullah telah diketahui oleh orang-orang kaya daripada sahabat-sahabatmu ya Rasulullah. Orang kaya pun dah tahu ya Rasulullah. Ada tak amalan lain ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, jangan salahkan diri aku, salahkan dirimu sendiri. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT, infak di dalam bulan Ramadan adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau Allah Ta'ala berikan pada waktu selain Ramadan 700 kali ganda, maka di dalam bulan Ramadan beribu-ribu kali ganda. Maka infaklah apa yang termampu daripada kita. Kudrah kita, masa kita, buah pemikiran kita, harta kita, infakkan di jalan Allah. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan kita, dan mudah-mudahan seluruh daripada kita yang hadir dalam majlis, dalam musalla ini untuk menunaikan fardu isya, menunaikan sunat tarawih, qiyamul lail di dalam bulan Ramadan ini, diberkati oleh Allah, dipanjangkan umurnya, diberikan kesihatan, diampunkan dosa-dosa kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.